Okey, ada 5 syarat bagi lokus 2 dimensi. Syarat yang pertama, lokus daripada satu titik. Okey, jika dilihat daripada situasi tersebut, ada pergerakan dari satu titik. So, dia akan membentuk lokus bulatan. Syarat yang kedua, lokus dari dua titik. Okey, ada dua titik, iaitu titik pertama dan titik yang kedua. Jadi, lokus yang terhasil adalah pembahagi dua antara kedua-dua titik tu. Lihat anak panah merah tu, dia membahagi sama kedua-dua titik. Syarat yang ketiga iaitu lokus dari satu garis lurus. Okey, keadaan kenderaan yang bergerak membentuk satu garis lurus. Jadi, lokus yang terhasil adalah garis selari di bahagian atas dan di bahagian bawah. Syarat yang keempat, lokus dari dua garis lurus yang selari. Okey, lihat ada perlumbaan antara kura-kura dengan landak dekat bawah tu. Jadi lokus yang terhasil ialah membahagi dua sama di antara garis selari tersebut. Syarat yang kelima, daripada dua garis bersilang. Okey, so pancaran daripada lighthouse tu akan membentuk satu sudut kan. Jadi lokusnya adalah dua pembahagi sudut. Okey, jom lihat contoh soalan yang pertama. Dia ialah titik yang bergerak dan keadaan sentiasa 2 cm. So, dia beri jarak 2 cm dari, keyword dia adalah dari mana? Iaitu dari titik tab M. So, ada satu titik saja, hanya dari satu titik. Jadi, kita lihat syarat yang pertama. So, kalau dari satu titik, dia akan membentuk satu bulatan. Jadi, kita ukur pada pembaris 2 cm. Okey, kita cucuk pada M, titik M, dan kita akan buat satu bulatan lengkap. Okey, jadi jarak jejari bagi bulatan tersebut adalah 2 cm. Jom contoh yang kedua. K ialah titik yang bergerak dengan jarak sama. Okey, keyword dia adalah dari mana? Dari dua titik R dan S. Dua titik. So, kita lihat keadaan R dan S. Okey, R dan S, kita nak cari titik tengah dia. Maksudnya pembahagi dua sama. Jadi, kita buka bukaan jarak RS, lebihkan separuh. Okey, buat lengkuk atas dan bawah. Okey, lihat saya buat lengkuk. Saya cucuk di S dan kemudian saya cucuk di R. Kemudian kita dapati ada garis yang bersilang. So, ambil pembaris, sambungkan sahaja garis bersilang tu. So, kita akan dapat pembahagi dua sama. Contoh yang ketiga. Okey, cuba lihat. P ialah titik yang bergerak dengan jarak tegak sentiasa. Ada jarak diberi kat situ 1.5 cm dari mana tu? Dari satu garis, iaitu garis AB. Jadi, kalau kita nak lokus bagi satu garis, dia akan membentuk dua garis selari. Maksudnya satu ke atas, satu ke bawah. So, kita ukur pada pembaris 1.5 cm. Okay, kita cucuk pada B. Okay, buat lengkuk di atas dan di bawah. Okay. Okay, kemudian dengan jarak yang sama tadi, 1.5 cm juga, kita bina lengkuk, cucuk pada A, lengkuk ke atas dan di bawah. Okay, seterusnya, buka jangka lukis tu. Okey, awak ukur jarak A ke B dan cucuk pada B. Okey, cuik semula lengkuk yang awak dah bina mula-mula tadi. Satu di atas, satu di bawah. Okey, sama juga. Cucuk di A. Okey. Kemudian lengkukkan di atas dan bawah B. Jadi hasilnya kita akan nampak satu garis lurus. Okey, cantumkan garis yang bersilang tadi. Okey, ukuran dia sama 1.5 cm di atas dan di bawah. Garis selari. Seterusnya, contoh yang keempat. M ialah titik yang bergerak dengan jarak sentiasa sama. Okey. Dari mana? Dari dua garis selari UV dan FG. Baik, kita tengok dulu keadaan titik tu macam mana. Keadaan garis tu macam mana. So, garis FG dia selari. Jadi, macam mana kita nak bina satu titik yang bergerak supaya dia berjarak sama? Maksudnya, kita kena bina tengah-tengah garis tu lah kan. Jadi,
Okey, ukur G ke V ataupun U ke F tu. Okey, bukakan awak punya jangka lukis, lebihkan separuh. Okey, buat lengkuk. Okey, sampai dia bersilang, then sambungkan garis tersebut. So, dapatlah lukis sudah terhasil. Okey. Contoh soalan yang ke-5. C ialah titik yang bergerak dengan jarak sentiasa sama dari dua garis bersilang. So, tengok yang ini dua dari mana? Dua garis bersilang iaitu PQ dan QS. Jadi, macam mana dapat tengah-tengah tu? So, kita buat pembahagi dua sama sudut. Okay, cucuk di Q, cuit pada P dengan S. Kemudian, cucuk balik pada tempat yang kita lekukkan tadi supaya membina satu garis bersilang kat tengah. Okay, dan sambungkan saja garis tersebut ke Q. Okey, semoga anda semua lebih mudah faham ya. Jangan lupa subscribe dan juga like channel Teacher Sinta.